Kita hidup dalam dunia yang amat maju. Pada zaman sekarang, hampir semua benda boleh terjadi. Pernahkah anda dengar aplikasi Randonautica? Tahun lalu, aplikasi ini sangat terkenal di sosial media negara barat. Anda mungkin pernah tahu tentang aplikasi ini. Sekiranya anda tidak pernah dengar tentang app ini, saya memberi amaran kepada anda. Perjalanan Randonautica ini adalah sangat menyeramkan dan juga bahaya. Saya tidak sama sekali mengesyorkan anda untuk mencuba aplikasi ini. Aplikasi ini dikatakan terlibat dalam hacking hinggalah penculikan. Konspirasi mengenai app ini tidak masuk akal. Tetapi apabila kita melihat beberapa perkara yang berlaku, kita akan faham mengapa ramai orang menganggap aplikasi ini sangat menyeramkan dan mungkin tujuan aplikasi ini lebih menyeramkan. Anehnya, aplikasi Randonautica ini wujud di App Store pada bulan Februari tahun 2020 apabila kebanyakan negara berada dalam kuarantin. Kebanyakan orang yang terperangkap di rumah mula menggunakan aplikasi ini untuk melarikan diri dari kebosanan dan ia juga menjadi alasan untuk keluar dari rumah. Aplikasi Randonautica ini menjadi sangat popular di kalangan orang ramai apabila ia memberi satu lokasi yang dihasilkan secara rawa. Ini adalah satu keunikan bagi aplikasi tersebut. Ketika menghasilkan lokasi itu, aplikasi ini akan tanya beberapa soalan seperti apa yang anda ingin tengok dalam perjalanan itu, dan anda juga perlu set intention anda. Contohnya, sekiranya niat anda adalah untuk tengok haiwan, mungkin aplikasi ini akan membawa anda ke kandang lembu. Jika niat anda adalah makanan, mungkin ia akan menunjuk jalan pintas ke KFC. Tetapi bukan semua lokasi yang Randonautica suggest secara rawa adalah ke tempat yang bagus. Pada mulanya, aplikasi Randonautica dikatakan sebagai sebuah aplikasi yang menarik dan menyeronokkan, tetapi tidak lama kemudian, aplikasi ini mendapat banyak perhatian disebabkan oleh benda-benda yang sangat aneh. Pada bulan Jun 2020, Randonautica menjadi viral di TikTok apabila seorang TikToker yang dikenali sebagai Hugh Henry dari Seattle, Amerika Syarikat upload sebuah video. Apabila TikToker tersebut dan rakan-rakannya mengikuti koordinasi yang diberi oleh aplikasi Randonautica, mereka telah menemui sebuah suitcase berhampiran dengan pantai. Pada mulanya mereka menyangka mungkin beg tersebut mengandungi duit atau sampah. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. Bro. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Menurut caption video tersebut, apabila salah seorang rakan Henry membuka suitcase tersebut, baunya terlalu kuat. Di dalam suitcase itu sebenarnya terdapat mayat seorang wanita yang dikenali sebagai Jessica Lewis. Polis juga telah menjumpai satu lagi suitcase di tempat kejadian di mana ia juga mengandungi mayat seorang lelaki yang bernama Austin Werner. Kedua-dua mangsa itu telah dibunuh beberapa hari sebelum mayat mereka dijumpai. Landlord mereka kini telah didakwa ke atas pembunuhan itu dan dipenjarakan dengan wang jaminan sebanyak $5 juta. Kejadian ini sangat mencurigakan. Developer aplikasi Randonautica telah mengeluarkan satu kenyataan di berita BuzzFeed bahawa mereka sangat terkejut dengan kejadian malang itu dan koordinasi yang telah diberi kepada Henry dan rakan-rakannya adalah secara rawak sahaja. Tidak mungkin bagi aplikasi itu untuk menunjukkan satu lokasi yang tertentu. Selepas video itu menjadi viral, orang ramai mula bertanya, betul ke aplikasi ini menghantar pengguna tersebut ke tempat yang menyeramkan dengan tidak sengaja atau betul-betul ada sesuatu yang menakutkan sedang berlaku? Ini bukan satu-satunya kejadian pelik yang terjadi dengan menggunakan aplikasi ini. Malah seorang TikToker yang bernama Mike Henry di Colorado telah menggunakan laluan yang diberi oleh aplikasi ini dan terjumpa sepasang suami isteri yang baru sahaja ditembak. So I just went randonauting. I just went randonauting and our intention was death. We were on our way to the spot and I look out my window and there's someone laying in
like on them, holding them. So I parked and got out, and he got shot. And then she gave me the phone, and I had to call the cops. Darius was wrapped his jacket around the wound, and then the cops came and we got questioned, and he said to leave, and I just dropped Darius off. Kiranya kita tengok setiap video di #Randonautica, ia adalah sangat menyeramkan dari seorang TikToker yang bernama @Mary yang telah menggunakan laluan misteri yang diberi oleh aplikasi tersebut telah menemui seorang lelaki yang sangat mencurigakan mula berjalan menuju ke keretanya. Dia bernasib baik kerana pada masa itu dia bukan bersendirian di dalam kereta itu. Jika dia pergi ke tempat misteri itu berkesorangan, mungkin hasilnya lebih menakutkan. Sebelum kita bincang tentang teori mengenai aplikasi ini, ada beberapa video untuk anda dari aplikasi Randonautica. Kandungan video ini amat menyeramkan. And I decided to go on a Randonaut adventure, and you guys, it gets so creepy. Do not do this alone. We ended up driving through this really weird street. There was no one there. And we also ended up walking a little bit. I was obviously not prepared for this since I was wearing Crocs, and my feet got so dusty. At this point, I was really skeptical. I didn't really want to go further, but I was there already. Like, where are we? This was weird, but it gets weirder. We found a huge bird's nest. Like, what is this? Or at least that's what I thought it was. And then there was this path. I don't know what it is. If you know what it is or what it means, comment down below. I don't know if it's like witchcraft or something. I'm scared. And then there was like a bunch of random stuff inside in the middle and a bunch of rocks. So basically it led us to a big bird's nest. Lock the fucking doors. Oh my god, Tyler! Tyler! I'm recording you. She's hacking. Pengguna Reddit yang bernama Androl mengemukakan teori mengenai kejadian-kejadian aneh ini. Teori konspirasi itu menyatakan bahawa mungkin aplikasi Randonautica mempunyai hubungan dengan Qaeda 3301, iaitu sebuah kumpulan yang post teka-teki di online. Kumpulan ini mula mendapat perhatian pada tahun 2012 apabila mereka post teka-teki di laman web 4chan. Laman web 4chan ni tempat di mana sesiapa pun boleh post tanpa sebarang identiti. Aplikasi Randonautica dan Qaeda mungkin mempunyai hubungan kerana mereka aktif di kebanyakan negara yang sama. Ini adalah satu teori yang menarik. Sehingga hari ini tiada yang tahu apa itu Qaeda dan tujuannya. Jika aplikasi Randonautica adalah teka-teki mereka, apa yang sebenarnya mereka ingin menyampaikan kepada kita? Adakah anda ingin cuba menggunakan aplikasi ini? Sekiranya anda ingin menggunakannya, please be safe. Aplikasi ini akan mengetahui lokasi anda dan mungkin ia adalah sangat bahaya. Tolong berhati-hati.